Assalamualaikum dan selamat pagi. uh, Kita belajarlah sedikit tentang trik kefahaman J sekadar pengulangan bagi memenuhi permintaan Abang Is ni. Boleh juga kita gunakan sebagai warming up Nanti bila masuk bab yang kenaan di koti 2, mungkin kita lebih cepat. Suara saya boleh clear ke? Boleh dengar dengan jelas ke dari segi kuatnya ataupun terang dan sebagainya Sebab suara saya ni dah tinggal sikit, bateri dia dah menyala-nyala Dah tinggal emergency backup saja. Okey, kita terus pergi kepada trik kefahaman J J ni saya tak tahu maknanya apa tapi saya merasakan sekadar nama sahaja bagi membezakan bentuk market ini dengan bentuk yang lain. Trik kefahaman J ni pada pendapat saya penting untuk kita tahu berbanding dengan trik kefahaman bentuk-bentuk market yang lain. Kenapa saya berkata begitu? Kerana dari trik kefahaman J akan bermulanya trik kefahaman bentuk market yang lain. Kalau kita perhatikan market, kita akan dapati market ni bergerak dalam bentuk apa yang kita panggil perjalanan. Kita akan ada perjalanan menaik dan perjalanan menurun. Bagi setiap perjalanan, kita akan nampak adanya permulaan perjalanan yang dipanggil awal perjalanan. Di perhujung perjalanan pula, kita panggil dia sebagai akhir perjalanan. Jadi, dalam TBST, mengetahui kedua-dua bentuk market sama ada awal perjalanan ataupun akhir perjalanan adalah sangat penting. Untuk mengetahui awal perjalanan dengan lebih mudah adalah lebih baik kita mengetahui akhir perjalanan. Jadi bila kita nampak ada akhir perjalanan, maka kita mungkin boleh menunggu ataupun standby untuk melihat bentuk market yang memberikan kita awal perjalanan. Daripada awal perjalanan, maka kita boleh masuk market. Jadi TKJ ialah satu bentuk market yang membolehkan kita memahami bahawa sesuatu perjalanan mungkin akan berakhir. Jadi TKJ ni ialah satu bentuk market yang memberikan kita kefahaman akhir perjalanan. Di dalam mengenal akhir perjalanan, kita patutnya mempunyai kemahiran untuk mengenali candle sifat ataupun shadow sifat. Jadi, kunci mengenal TKJ ialah pada kemahiran kita mengenal candle sifat ataupun shadow sifat. Candle sifat ialah candle yang bervolume paling besar di perhujung perjalanan. Volume itu tidak perlu dibandingkan dengan candle yang bervolume besar di permulaan. Jadi kebiasaannya size candle itu atau volume candle di candle sifat itu adalah paling besar di kedudukan akhir perjalanan. Candle sifat tidak semestinya candle besar yang terakhir di akhir perjalanan. Ada banyak juga bentuk market bahawa candle sifat tidak menjadi candle yang terakhir di akhir perjalanan. Selepas candle sifat, mungkin kita ada satu atau dua lagi candle kecil melepasi candle sifat. Ada 3 bentuk trik kefahaman J
Jadi saya akan cerita satu persatu. Jadi trik kefahaman J yang pertama, saya akan tulis kat sini untuk memudahkan kita membaca. Di samping saya menerangkan makna ayat-ayat berkenaan. Saya pergi ke bentuk 3J type 1. Kita ada satu perjalanan yang jelas. Itu yang pertama kita patut tahu. Jadi jika ada satu perjalanan yang jelas, di perhujung perjalanan itu mungkin wujudnya TKJ yang memberi kita kefahaman akhir perjalanan. Di dalam perjalanan yang jelas itu, kita ada formasi ataupun bentuk candle dalam 3 candle yang berturutan. Candle yang pertama biasanya bersaiz besar daripada biasa. Kemudian diikuti oleh candle yang kecil. Sepatutnya candle yang kecil itu adalah lebih baik sebagai candle doji. Kemudian candle yang ketiga, candle yang lebih besar daripada candle yang pertama. Jadi candle yang ketiga itu kita nampak dengan jelas, bervolume besar dan berbentuk seperti candle sifat. Candle yang besar di penghujung perjalanan. Itu adalah definisi mudah candle sifat. Jadi saya ulang sekali lagi. Kita ada 3 susunan candle yang berturutan. Candle bersaiz besar diikuti oleh doji atau candle yang bersaiz kecil. Kemudian candle yang terakhir atau yang ketiga, candle yang paling besar dalam perjalanan tu. Candle yang paling besar di penghujung perjalanan tu ialah candle sifat. Saya tunjukkan SS bentuk market TKJ type 1. Jadi boleh perhatikan SS yang saya beri tu. Lihat perjalanan yang menurun tu. Pada date yang saya beri tu 20 Ogos. Kita lihat candle pada jam 1 ada saya tuliskan jam di SS tu. Perjalanan menurun tu bermula pada jam 10 pagi dan pada jam 1 tengah hari atau 1 PM kita ada satu candle bersaiz besar. Selepas candle sell bersaiz besar berkenaan, pada jam 2 petang kita ada satu candle kecil berbentuk doji. Selepas candle doji pada jam 3 PM atau 3 petang kita ada satu lagi candle sell yang volumenya kalau kita perhatikan betul-betul paling besar dalam trend menurun berkenaan. Jadi kita sekarang boleh nampak satu formasi, satu bentuk market yang kita panggil TKJ type 1. Jadi dengan terbentuknya TKJ type 1 itu, kita memahami market ataupun perjalanan menurun ni mungkin akan berakhir. Saya gunakan perkataan mungkin sebab kita tidak pasti jika kita berada pada tepat jam 4. Mungkin jam 4 akan ada candle lebih besar. Untuk kita masuk entry ataupun untuk kita trade hanya berdasarkan bentuk market TKJ type 1 adalah tidak mencukupi. Kita memerlukan apa yang dipanggil gabungan ataupun sokongan ataupun pengukuhan daripada faktor-faktor lain dalam TBST. Apabila kita ingin trade, tak kisahlah berdasarkan apa-apa bentuk kefahaman, zon A ke, arah laut tenang ke, kita sepatutnya mengambil kira elemen-elemen penting TBST. Antaranya ialah
arah HH1, status market. Status market ni maksudnya keadaan market itu sama ada dalam port ataupun exit port. Dalam port market dipanggil juga putar arah, dan market exit port adalah market satu arah. Kemudian kita perlu tahu juga volume, masa. Selain daripada itu, saya tertinggal tu kedudukan market juga patut kita ambil tahu, sama ada di kawasan high port ke ataupun low port ke, berhampiran dengan zombie ke, berhampiran dengan HH1 high dan low ke. Itu ialah kedudukan. Jadi kita patut tahu, dan saya fikir kita perlu tambah satu lagi, bentuk market SSJ. Kerana bentuk market SSJ ini akan memberikan kita kefahaman market akan bergerak kuat. Jadi kalau kita ada perjalanan yang bermula dengan SSJ, kemudian market adalah exit port, menggunakan TKJ untuk masuk adalah menjadi satu keadaan yang berisiko. Jadi saya ulang sekali lagi, bentuk market TKJ Type 1, kita ada satu perjalanan yang jelas. Kemudian kita ada susunan 3 candle. Candle besar, candle yang kecil. Kalau boleh candle kecil itu ialah candle doji. Diikuti oleh candle yang paling besar di perhujung trend sebagai candle sifat. Jadi bentuk itu mesti jelas. Okey, saya pergi ke TKJ yang kedua. TKJ type 2 ataupun TKJ bentuk yang kedua. Masih hampir sama dengan TKJ type 1 kecuali candle yang kedua, candle yang berada di pertengahan. Jadi untuk mengenalnya, seperti biasa kita perlu satu perjalanan yang jelas. Bentuk formasi ataupun bentuk market TKJ type 2 memerlukan 3 susunan candle. Candle yang pertama bersaiz besar ataupun bersaiz sederhana besar. Diikuti oleh candle yang kedua, tapi kali ini candle yang kedua juga bersaiz besar dan lebih baik saiznya lebih besar daripada candle yang pertama. Dan candle yang terakhir, candle yang paling besar di perhujung perjalanan. Jadi apabila dia paling besar, maka candle itu kelihatan dengan jelas bersifat candle sifat, bercirikan candle sifat. Iaitu satu isyarat awal akhirnya perjalanan. Jadi saya ulang sekali lagi. Kita ada satu perjalanan yang jelas, terdiri daripada sekurang-kurangnya 3 candle. Kita akan lihat satu candle bersaiz sederhana ataupun boleh juga bersaiz besar. Candle yang kedua juga besar ataupun lebih besar daripada candle yang pertama. Dan candle yang terakhir, yang ketiga, candle yang paling besar sebagai candle sifat, iaitu akhir perjalanan berkenaan. Bolehlah kita lihat sekarang SS yang saya beri itu, TKJ Type 2 pada 13 September 2013. Kita akan nampak ada satu perjalanan menurun. Perjalanan yang bermula pada jam 2 petang. Pada jam 8 malam, kita ada satu candle sell yang saiznya mungkin tidaklah terlalu besar, tapi volumenya masih besar. Volume dikira daripada open price ke harga terendah ataupun harga tertinggi. Selepas jam 8 malam, kita ada satu candle yang besar pada 9 malam, candle sell. Dan pada jam 10 malam, kita ada satu lagi candle sell paling besar. Jadi kita ada formasi 3 candle. Dan kita dapati candle yang terakhir, candle ketiga, candle yang paling besar, bercirikan candle sifat. Jadi itu ialah bentuk
TKJ Type 2 hampir sama dengan TKJ Type 1. Yang berbeza ialah candle yang kedua. Kalau tadi candle yang kedua ialah doji. Untuk Type 2, candle yang kedua juga candle bersaiz besar. Satu contoh yang terdekat. Saya akan tunjukkan semua contoh-contohnya di chart-chart yang lama jika kita ada masa lah. Disebabkan contoh ni berhampiran dengan masa yang kita ada, iaitu pada 6 November. Sila lihat 6 November. Pada 6 November kita akan nampak satu perjalanan menaik bermula daripada 9 pagi, satu candle yang besar. Kemudian diikuti oleh candle juga besar-besar. Walaupun bodinya tidaklah begitu ketara besar, tapi jika dikira volume juga besar. Dan pada jam 11 pagi kita ada candle paling besar. Jadi itu ialah bentuk TKJ Type 2. Saya pergi ke bentuk TKJ yang ketiga, TKJ Type 3. TKJ Type 3 ni mungkin sedikit susah untuk dikenali. Jadi kita kena banyak melukislah untuk mengenalinya di live chat. Secara am, bentuk TKJ Type 3, kita ada bentuk market menaik daripada beberapa candle. Kita ada satu perjalanan menaik, tak kira lah beberapa candle, 5 candle ke, 3 candle ke, tapi perjalanan itu katakan menaik. Saya bagi contoh menaik dahulu. Selepas perjalanan menaik itu, kita ada satu keadaan market merata. Selepas merata, market menaik balik dengan satu candle besar. Selepas merata, kita ada satu kenaikan yang baru, market menaik, diakhiri dengan candle besar. Jadi itu ialah bentuk TKJ Type 3. Bentuk menaik, merata, dan menaik kembali dengan candle besar sebagai candle sifat. Ataupun market memulakan perjalanan menurun daripada beberapa candle, kemudian membentuk keadaan merata. Biasanya keadaan merata ini dalam bentuk laut tenang. Kalau tak pun dalam bentuk sideway yang kecil. Selepas keadaan merata daripada laut tenang tu, kita akan ada satu lagi penerusan perjalanan menurun yang diakhiri dengan satu candle besar. Candle besar sel kenaan adalah candle sifat. Jadi saya ulang semula. TKJ Type 3 sama ada kita ada keadaan menaik, merata, menaik, diakhiri dengan candle sifat buy. Atau menurun dahulu, merata, kemudian menurun kembali dengan diakhiri dengan candle besar sel sebagai candle sifat. Bolehlah perhatikan SS contoh TKJ Type 3 yang saya berikan. Lihat, ini ialah tarikh yang saya pilih, 3 Oktober 2013. Jadi pada jam 9 pagi itu kita nampak satu candle buy besar-besar memulakan perjalanan kembali, perjalanan menaik. Kemudian pada jam 10 pagi satu lagi candle buy meneruskan perjalanan menaik. Selepas itu market membentuk laut tenang. Dan kita ada 4 jam laut tenang merata. Jadi kita sekarang ada satu bentuk market menaik, kemudian diikuti oleh kawasan merata, biasanya daripada bentuk laut tenang. Selepas kawasan merata tu, tiba-tiba kita ada satu lagi candle besar, meneruskan perjalanan menaik. Jadi candle besar itu bercirikan candle sifat. Candle sifat itu adalah berkemungkinan sebagai akhir perjalanan buy. Jadi saya ulang semula. TKJ Type 3 dalam SN saya begitu, kita ada bentuk menaik daripada jam 9, 10, kemudian jam 11. Saya ulang semula. Pada jam 9 pagi kita ada bentuk market menaik sehingga jam 10 pagi. Jam 11, 12, 1 dan 2 petang kita ada keadaan merata. Jadi kita sudah ada dua keadaan, bentuk menaik, perjalanan menaik,
kemudian perjalanan merata daripada laut tenang. Bentuk yang ketiga, selepas keadaan merata, kita ada lagi satu lagi keadaan market menaik dengan candle sifat. Maknanya candle yang besar di penghujung perjalanan. Jadi apabila ini berlaku, kita memahami perjalanan menaik ini mungkin telah berakhir. Ini ialah isyarat awal akhir perjalanan. Jadi saya dah ceritakan ketiga bentuk TKJ yang lazim kita jumpa dalam live market. Kita ada 3 type lah. Saya berikan secara walaupun kita belum belajar bagaimana untuk mengenal TKJ yang kukuh, yang batal. Saya ada tulis itu secara je. Tapi sukalah saya ingatkan untuk kawan-kawan yang baru belajar, banyak perkara ni yang kita belum belajar, dan secara tersusun kita akan belajar semuanya dalam muzakarah koti 2. Jadi TKJ ini adalah bentuk market yang kita jangka akan mengalami pertukaran perjalanan ataupun sekurang-kurangnya mengalami repair dahulu sebelum meneruskan perjalanan. TKJ adalah lebih mudah dikenali ataupun kita dapat jangka bila market berada dalam keadaan putar arah ataupun market berada di dalam port. Jika market berada di luar port ataupun exit port ataupun market satu arah ataupun market yang bermula dengan bentuk market SSJ, jadi penggunaan TKJ haruslah dengan hati-hati. Maksudnya bila kita ada market yang exit port atau market yang memulakan perjalanan daripada bentuk market SSJ, untuk kita mengenali ataupun mengenal pasti candle sifat akan menjadi satu perkara yang sukar. Jadi adalah lebih baik kita menunggu repair dan masuk mengikut arah exit port ataupun masuk mengikut arah yang diberikan oleh bentuk market SSJ. Yang kedua saya tulis itu, apabila candle sifat terhalang ataupun dihalang atau berada berhampiran dengan satu support yang kuat, biasanya daripada support Ashashman low atau high, zombie ataupun laut tenang. Jadi bila ini berlaku, candle besar di penghujung perjalanan, mungkin akan menjadi TKJ. Dan seterusnya saya dah tulis kita patutlah membantu kefahaman kita bahawa candle sifat yang berlaku sekarang adalah berbentuk TKJ dengan menggunakan volume maksimum yang berulang. Semalam telah diterangkan oleh Ustaz Mukran cara untuk mengira volume maksimum yang berulang. Kemudian saya tulis lagi sokongan yang seterusnya dari sudut masa. Jika candle sifat itu berlaku berhampiran ataupun di masa waktu repair ataupun waktu yang sekarang kita panggil stesen masa pertukaran perjalanan, maka candle sifat itu menjadi lebih kukuh ataupun disokong oleh faktor masa. Dan kita harus masuk market mengikut arah Ashashwan. Maknanya arah yang diberikan oleh TKJ itu sepatutnya selari dengan arah Ashashwan. Arah Ashashwan ni kalau market exit port mengikut arah HST, mengikut arah yang diberikan oleh SSJ. Tapi jika dalam port, arah Ashashwan, jika kita berada di low, adalah lebih baik kita mencari arah buy. Jika kita berada di high, kita adalah lebih baik mencari ataupun menunggu peluang sell. Dan adalah lebih selamat walaupun kita berada di port, kita sentiasa menggunakan arah HST untuk memilih arah yang kita ingin masuk market.
Saya ada berikan di sini secara am TKJ yang saya fikir berisiko. Yang pertama sekali, perjalanan menaik atau menurun tu kita tidak nampak lagi terbentuknya candle besar sebagai candle sifat. Dan yang kedua, jika kita dapati market exit port ataupun bergerak kuat. Dan yang kedua, apabila market exit port ataupun bergerak kuat dalam satu arah, jadi menggunakan TKJ untuk masuk market bagi saya adalah berisiko. TKJ sesuai jika market berada di dalam port. Yang ketiga, kita tidak nampak perjalanan market berkenaan. Market berada dalam keadaan sideways. Mana tidak ada perjalanan yang jelas. Jadi kita biarkan saja market itu bergerak dahulu. Biarkan dia buat satu perjalanan yang secara ketara kita boleh nampak ada satu perjalanan yang jelas dengan mata kasar kita. Dan yang keempat, apabila arah TKJ yang diberikan oleh market berlawanan dengan arah SS1 ataupun arah SSJ ataupun di sini saya tulis arah SST, perkara yang hampir sama. Jadi adalah lebih selamat atau lebih baik kita menggunakan arah SS1 untuk panduan kita masuk market. Dan yang terakhir, jika volume perjalanan masih lagi belum maksimum, masih lagi kecil, walaupun ada candle besar, mungkin candle besar itu ialah candle di awal perjalanan. Jadi kita harus berhati-hati apabila volume perjalanan masih belum maksimum. Sampai di sini, sebelum saya pergi kepada contoh-contoh pada market-market yang lepas, bolehlah bertanya soalan. Kita ada 3 bentuk market TKJ. Terima kasih Ustaz Fairul saya bertanya. Satu soalan yang agak mencabar. TKJ ni adakah enjin perjalanan market? TKJ ni bagi saya bukan enjin. TKJ ni ialah satu bentuk market yang menunjukkan akhir perjalanan. Katakan kita ada perjalanan menaik. Bila terbentuknya TKJ di hujung perjalanan, maka kita memahami itu isyarat akhir perjalanan. Untuk market putar arah atau meneruskan perjalanan baru, katakan sebelumnya, untuk market berputar arah, katakan kita sudah ada satu bentuk market TKJ yang memberikan kita kefahaman akhir perjalanan. Katakan sebelumnya, perjalanan adalah menaik. Kita ada TKJ arah buy, TKJ daripada candle sifat buy. Tetapi untuk market putar arah, kita memerlukan satu lagi bentuk market, iaitu awal perjalanan. Awal perjalanan. Dan bentuk market daripada awal perjalanan tu, katakan sebelumnya menaik. Jadi awal perjalanan tu menurunlah. Awal perjalanan itu perlu bersambung untuk meneruskan perjalanannya. Jadi sambungan tu ialah satu enjin. Jadi enjin tu biasanya salah satu bentuk market yang merupakan enjin perjalanan adalah laut tenang. Adalah SSJ laut tenang. Jadi TKJ bukannya berada di pertengahan perjalanan. TKJ ialah ending ataupun akhirnya satu perjalanan. Tetapi untuk memulakan perjalanan yang baru, kita perlu bentuk market yang menunjukkan awal perjalanan. Awal perjalanan ni tidak saya terangkan di sini. Antara bentuk awal perjalanan ialah TKU, TKM, TKN, TKT, TKL. Jadi ada banyak ya Ustaz. Saya hanya fokus ke TKJ sahaja. Jadi awal perjalanan berkenaan untuk melanjutkan perjalanan yang telah ditunjukkan oleh awal perjalanan memerlukan satu enjin.
Jadi enjin ni biasa di pertengahan. Jadi biasanya enjin, bentuk market yang merupakan enjin berada di pertengahan. Boleh ke Ustaz? TKJ ialah bentuk market akhir perjalanan. Soalan apa tu Abang Is? Itu volume. Saya cerita TKJ. Kalau tanya volume, fokuslah. Nanti bila bab volume ada orang kaji daripada Ustaz Mukhram, tanyalah. Bukan saya tak boleh menjawab. Kurang bagus kita lompat sini, lompat situ. Last kita yang melompat. Volume perjalanan lah. Volume perjalanan yang berulang. Volume perjalanan semasa yang berulang. Okay? Itu maksudnya. Bila kita nak tahu volume tu dah cukup ke belum, kita lihat perjalanan-perjalanan yang semasa yang telah berlaku berhampiran dengan waktu kita nak trade. Itu dipanggil acuan volume. Kita janganlah tengok perjalanan sampai terlalu lama. Sampai tahun lepas ke 5-6 bulan lepas. Kita tengok yang dekat-dekat je tu Abang Is. Kita ukur perjalanan tu berapa kebiasaannya dia berulang. Jadi jarak volume yang berulang itu kita gunakan sebagai panduan, sebagai sokongan kepada bentuk market. Saya pergi ke soalan Ustaz dulu. Ustaz ni saya tengok dah mula confuse ni, overloaded dengan kepahaman. Enjin ni satu kepahaman baru dalam kepahaman HH1. Dalam kefahaman HH1 kita tidak menggunakan TKJ. Maksud saya TKJ itu digantikan dengan bentuk market SSJ volume. Maknanya TKJ yang luar biasa kita panggil dia sebagai SSJ volume. Itu yang kita gunakan dalam teori SH1 ataupun rumusan SH1 yang baru. Teori SH1 yang baru diperkenalkan oleh Abang Din. Jadi tak payahlah kita pergi terlalu jauh. Nanti kita tak nampak jalan ya Ustaz. Tetapi dalam rumusan perjalanan SH1 tu, kita ada juga gunakan TKJ biasa dalam market repair. Maknanya kita sudah ada arah SH1, market kemudian membuat satu perjalanan yang berlawanan dengan arah SH1. Jadi perjalanan itu kita ambil sebagai repair sahaja, repair kepada perjalanan SH1 ataupun SHT. Jadi dalam market repair tu, dalam perjalanan repair tu, kefahaman tentang TKJ adalah sangat penting. Okay? Tapi TKJ itu sendiri tidak ada dalam rumusan, setahu saya rumusan formula SH1 tu. Tapi TKJ penting dalam memahami bentuk market repair. Soalan Abang Muhammad Ahmadi. Dia tanya TKJ type 1. Ada candle buy besar, kemudian berlaku sell yang agak kecil dan disambung dengan candle buy yang besar. Bagi saya itu juga merupakan satu TKJ type 1. Tapi dengan syarat candle sell tu adalah bagi saya itu ialah bentuk TKJ type 1. Kita ada candle besar buy, kemudian candle kecil sell ataupun doji sell. Kemudian kita ada candle buy yang lebih besar. Bagi saya itulah bentuk market TKJ. Dengan syarat candle sell tu tidak besar. Kalau candle yang kedua tu candle, kita ada candle besar buy, kemudian kita ada candle sell. Kalau candle sell tu besar ataupun bukannya kecil atau bukannya doji, kemudian kita ada candle buy pada itu. Bagi saya kita harus berhati kalau nak mengambil itu sebagai TKJ. Kerana bentuk itu akan menjadi seperti 3 candle berlawanan.
Kita ada candle buy, kemudian candle sell, kemudian kita ada buy balik. Ya. Jadi bagi saya, candle yang kedua tu mestilah betul-betul kecil size-nya, walaupun dia mungkin dalam bentuk doji sell. Tetapi haruslah kita ingat di sini, bentuk market adalah satu elemen sahaja dalam menentukan arah yang kita pilih. Kefahaman tentang arah H1 adalah bagi saya yang perlu kita utamakan. Di samping status market sama ada exit port ataupun dalam port. Saya pergi ke contoh yang ini saya tulislah supaya kita boleh ada catatan. Saya tak gunakan suara di sini supaya kawan-kawan boleh salin boleh jadikan dia dengan nota lebih mudah berbanding menggunakan suara. Begini Abang Is. Saya ambil contoh 13 Ogos Cuba tengok 13 Ogos. Kita ada bentuk market buy, kemudian pada jam 8 malam 13 Ogos satu candle buy besar, paling besar dalam perjalanan menaik itu. Jadi selepas candle jam 8 malam 8 PM to close, itu kita berada pada jam tepat pada jam 9 malam. Kita belum tahu candle itu akan jadi candle sifat atau tidak. Maksud saya, mungkin jam 9 malam kita akan ada satu lagi candle buy yang lebih besar. Maknanya, sebaik saja candle besar yang kita fikir mungkin jadi candle sifat close, kita belum pasti. Kecuali kita ada sokongan-sokongan daripada elemen-elemen yang lain. Katakan saya ambil kira sekarang, bentuk market saja. Candle besar mungkin juga jadi candle arah yang akan menggerakkan market ke arah yang seterusnya seperti yang berlaku dalam candle bank. Jadi kita tidak boleh semudah itu asalkan size yang besar di hujung perjalanan terus je kita ambil itu sebagai candle sifat. Dia bukan macam tu Ya, volume ialah salah satu daripada faktor sokongan untuk mengukuhkan pemilihan candle besar sebagai candle besar dan sebagai candle sifat volume memang kita gunakan. Jadi sebaiknya bila kita ada satu candle besar yang kita jangka itu sebagai candle sifat. Candle sifat ni ialah akhir perjalanan. Kita sepatutnya menunggu apa yang dipanggil bentuk market yang memberikan kita awal perjalanan. Maksudnya bila kita ada TKJ adalah lebih selamat kita tunggu satu lagi bentuk market yang memberikan kita awal perjalanan yang baru. Dalam kes 13 Ogos ni awal perjalanan sell lah. Jadi pada jam 9 malam tu aku nampak satu candle sell tapi tidak begitu kuat lah. Itu satu bentuk TKU tapi tidak begitu gagah ataupun tidak begitu kuat lah. Sebaiknya candle tu boleh close sekurang-kurangnya 2/3 daripada body ataupun mengatasi terus body candle sifat. Jadi bila kita ada bentuk market yang memberikan kita awal perjalanan, barulah candle sifat, candle besar pada jam 8 malam tu kita boleh pastikan itu sebagai candle sifat. Maknanya kita kena tunggu beberapa jam melihat bentuk market yang memberikan kita isyarat awal perjalanan baru ingin bermula, iaitu awal perjalanan. Bila kita ada akhir, kita tak boleh terus masuk. Kita tunggu bentuk market yang memberikan kita awal perjalanan seperti TKU, TKM, N, L, T dan sebagainya. Kita hanya boleh masuk jika ada satu candle besar yang kita jangka itu dah TKG.
Jika kita yakin dengan arah HH1 dan bentuk candle besar itu adalah bentuk market repair, maknanya kita dah tahu arah perjalanan sebenar dan candle besar TKJ itu dalam market repair dan haruslah dibantu dengan volume, masa dan sebagainya. Saya stop di sini, Abang Is dan kawan-kawan yang saya hormati semua. Dah lewat ni. Saya harap penerangan saya boleh membantu. Terima kasih.